peristiwa tu saya tak sebut dah cerita tu. Ialah cerita kan. Tak silap saya cerita ni dinukilkan dalam Hilyatul Awliya. Lama saya tak sebut cerita ni. Siapa tulis Hilyatul Awliya? Abu Nuaim. Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, kan buku tu kan. Cerita tentang wali-wali Allah Ta'ala. Jadi apa yang dinukilkan adalah Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sahabat-sahabat sekeliling dia, nak tunjukkan kezuhudan itu. Dia kata, jika sekiranya ada satu suara daripada langit berkata sesungguhnya semua orang masuk ke dalam syurga melainkan seorang. Dia kata tiba-tiba ada kandailah kata boleh ada satu suara memekik daripada langit, dan suara tu pula beritahu dekat penduduk bumi. Dia kata semua kamu masuk ke dalam syurga kecuali seorang je tak masuk. Umar kata apa? Nescaya akulah orang tersebut. Umar siapa dibandingkan kita? Warak dia tu sehingga dia boleh berkata dengan perkataan sedemikian. Jadi masa kat kelas tu saya cerita kat student. Masa cerita tu berkobar-kobar kan, nampak macam student faham tak? Faham. Betul ke faham ni? Faham. Lepas tu saya keluar kelas, tiba-tiba ada satu orang muda lelaki, dia kata, Ustaz, nak tanya satu soalan ni. Saya kata kat dia, soalan apa? Dia kata apa? Kenapa Ustaz cerita tadi, kenapa Umar masuk neraka ya? Saya pun baru kepala, bila saya kata Umar masuk neraka? Kisah tu tentang zuhud Umar. Umar kata, kalaulah ada satu suara semua masuk dalam syurga, mungkin seorang yang tak masuk syurga tu aku. Tiba-tiba budak tu kata kat saya, dia kata, kenapa Umar masuk neraka Ustaz? Bersungguh budak tu tanya. Sahabat Nabi masuk neraka, waliyazubillah. Kalau ada sahabat masuk neraka, kita lagilah kat mana kan? Saya nak sebut tentang salah faham. Jadi kalau tak faham, bagi tahu lah kan. Saya pun tak tahu hati-hati yang datang ni. Tak boleh dibelah. Baik, kita tinggalkan tentang hati yang tak boleh dibelah tu. Kita sambung tentang buku yang boleh dibuka dan juga boleh dibaca. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ya amma ba'du. Secara kesimpulannya, pada waktu sebelum isyak tadi, saya sebutkan tentang konsep ikhtilafut tanawu', perbezaan yang berada pada kalangan ulama tafsir, yang berlega di kalangan ulama tafsir. Salaf kebanyakannya adalah perbezaan tanawu'. Tanawu' ni maksud perbezaan untuk menunjukkan kepelbagaian, ataupun kita sebutkan sebagai complementary. Jadi di antara perkara yang boleh menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat yang bentuk complementary itu ada dua. Satu, bila seorang ulama tafsir mengungkapkan dengan ungkapan yang lain pula ulama tafsir yang lain ungkapan dia. Masing-masing akan menggunakan ungkapan yang tersendiri, maka berlakulah seolah-olah perbezaan. Yang kedua ni pula, sebahagian suka untuk menyebutkan nama tu diberikan contoh dalam jenis tersebut. Boleh faham kan? Dia kata, apakah maksud saya bagi contoh apa tadi? Roti. Apakah maksud roti? Lalu seorang bawa gardenia, seorang bawa high five, saya pun tak tahu lah. Seorang bawa roti Perancis yang keras tu kan, boleh pukul orang tu. Roti tak tu? Roti. Jadi bila seorang masing-masing bawa contoh, maka berlaku perbezaan pendapat yang boleh kita katakan sebagai complementary sahaja. Baik, bismillah, kita sambung tengok buku tu. Ahaduhuma, dia kata yang pertama daripada yang kedua, ayyu'abbira kullu wahidin minhuma 'anil muradi bi'ibaratin ghairi ibarati sahibihi. Masing-masing menggunakan ungkapan yang masing-masing, tadullu ala makna fil musamma, tetapi dia menunjukkan pada satu makna penama yang ditujukan. Dia nak tafsir satu benda, tapi masing-masing menggunakan ibarat yang masing-masing. Ghair al-ma'na al-akhar ma'tihadil musamma bimanzilatil asma'il mutakafi'ah allati bainal mutaradifati wal mutabayinah
kama qila fi ismi saif. Dia bagi contoh, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bagi contoh. Contohnya seorang nak mentafsirkan perkataan saif. Apa maksud saif? Apa maksud saif? Pedang. Jadi bila mereka mentafsirkan perkataan saif, ada kata saif adalah as-sarim. Apa maksud as-sarim? Pedang. Seorang pula kata as-saif maksudnya adalah al-muhannad. Dapat tak tu? Perbezaan tak tu? Perbezaan perkataan tapi maknanya sama. Wah, kalau ini boleh faham ni lega. Tapi sebenarnya muslim-muslimat, ada sini student bah. Saya tahu mungkin tak ada yang mengaku kan. Belajar tak lafaz mushtarak? Pernah dengar tak perkataan lafaz mushtarak? Kalau tak pernah dengar saya ceritalah. Lafaz mushtarak maksudnya satu perkataan tetapi dia mempunyai makna yang dikongsi oleh satu perkataan. Contohnya macam ni kan, perkataan saif. Apa maksud sarim? Apa maksud sarim? Apa maksud al-muhannad? Tapi sarim sama tak dengan al-muhannad? Tak. Apa beza sarim dengan muhannad? Sarim adalah jenis pedang untuk menetak. Itu sebab sangat susah nak bagi satu makna yang betul-betul tepat. Apa maksud al-muhannad? Pernah dengar tak perkataan Hindi? Maksudnya pedang ni buat kat mana? Pedang ini merupakan pedang yang besinya diambil daripada India. Jadi nak bagi satu makna yang tepat tu, dia shoot tepat, sangat susah. Kita akan masuk nanti masa yang berikutnya lah, kalau waktu mengizinkan, insya-Allah taala. Jadi dia kata wa dzalika mithlu asma'illahil husna wa asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya macam nama Allah. Apa nama Allah? Al-Qawi. Lagi apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama-nama tu semua tu yang kita hafal 99 tu menuju kepada satu penama, iaitu Allah. Boleh faham eh? Dan juga nama Rasul. Nama Rasul ada berapa banyak? Nabi SAW tu gelaran dia tu apa dia? Dia ada Rasulullah tu confirm. Apa lagi nama Rasul? Abul Qasim Al-Mahi. Pernah dengar tak Al-Mahi? Al-Hashir. Bila sebut Al-Hashir, Al-Mahi, semua merujuk kepada Nabi SAW. Jadi dia kata, apa maksud Al-Mahi? Saya mentafsirkan Al-Mahi dengan maksud Muhammad SAW. Betul? Cuma perkataan digunakan tu berbeza. Ada dalam tu. Kalau rajin sikit baca, ada kat situ. Okey. Li du'aihi bi asma'in bismin akhar. Bal amru kama qala ta'ala, muka surat 3. Qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyama ma tad'u falahu al-asma'ul husna. Wa kullu ismin min asma'i yadullu 'ala adh-dhatil musamma. Dia kata mana-mana sahaja nama-nama Allah yang kita ungkapkan, dia akan merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berlaku penafsiran. Bila satu ulama tafsir apa maksud Al-Quddus, dia kata Allah. Apa maksud Al-Quddus, dia maksudkan lain. Tapi akhirnya penama tu akan merujuk kepada satu nama, iaitu Allah Taala. Ini yang dimaksudkan dengan bahagian ni. Boleh kan? Ibarat berbeza menyebabkan kita nampak macam berbeza pandangan, tapi sebenarnya tak. Nah, saya lompat ke perenggan berikutnya. Sebenarnya perenggan berikut ni tak ada kaitan dengan tajuk. Cuma Ibnu Taimiyah tersebut sedikit tentang puak-puak yang dipanggil sebagai Al-Batiniyah. Perlu tak saya urai Al-Batiniyah ni? Ke tak payah? Pernah dengar tak Al-Batiniyah? Baik, siapa yang nak baca tentang Al-Batiniyah, dia boleh buka kitab seperti kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Pernah dengar tak ni? Siapa yang student ataupun ulama contemporary comparative religion, dia mesti pernah dengar perkataan ni, Al-Farqu Bainal Firaq. Siapa yang tulis kitab tu? Abu Mansur Al-Baghdadi Abdul Qadir. Abdul Al-Qahir. Silap, bukan Al-Qadir.
Abu Mansur Al-Baghdadi. Di situ dia ada menguraikan perkata tentang Al-Batiniyah. As-Suyuti berpandangan bahawa Al-Batiniyah ini muncul sekitar tahun 92 Hijrah. Awal muncul. Sebahagian pula kata 205, sebahagian kata 250. Ala kulli hal, dia muncul awal, pada kurun awal, kurun salaf, Al-Batiniyah. Jadi golongan Batiniyah ini, dia mengingkari tentang zahir. Dia kata setiap yang zahir mesti ada batin. Zahir mesti ada batin. Di antara nama lain bagi Al-Batiniyah adalah Al-Qaramitah. Cuba nampak tak tu? Dia kata waman ankara dilalatil asma'i ala sifatihi. Siapa yang mengingkari penghujahan asma Allah kepada sifatnya, ni mungkin teknikal sikit saya sebut sebentar selalu saja, mimma yad'i zahir. Dia kata tak, asma sifat. Dia seru kepada zahir. Dia kata ada zahir, ada batin. Boleh faham Kalau tak faham, yalah, ini teknikal sikit. Dia kata faqauluhu min jinsi qauli ghulatil batiniyah. Siapa yang kata ada makna zahir, ada makna batin, asma lain dengan sifat, tak menuju kepada satu perkara. Sifat Allah, Allah. Nama Allah, Allah, bukan tidak merujuk kepada satu perkara. Barang siapa yang memisahkan tu, dia kata sesungguhnya dia bersama dengan pendapat Al-Batiniyah. Nama lain bagi Al-Batiniyah adalah Al-Qaramitah. Al-Qaramitah ni sebenarnya nama orang. Namanya adalah Hamdan Kirmit, dipanggil sebagai, akhirnya gelaran tersebut kekal, Hamdan Al-Qaramitah. Ada tak puak-puak ni kat Malaysia? Siapa sini pernah dengar dia kata yang kamu belajar ni hanyalah ilmu kulit, saya ni ada ilmu batin? Siapa yang pernah dengar tentang golongan-golongan yang mungkin kita kata sufi yang agak menyeleweng, bukan agak menyeleweng, tapi sebenarnya menyeleweng. Bahkan saya sebut tadi Al-Baghdadi, Abu Mansur Al-Baghdadi, dalam kitab Al-Farq bain al-Firaq, dia kata puak-puak Batiniyah ni lebih teruk daripada Yahudi dan juga Majusi. Dia sama dengan Majusi, lebih teruk dia kata. Dia orang bukan Islam. Apa di antara golongan-golongan sesat yang kita boleh panggil Al-Batiniyah kat Malaysia ni? Pernah jumpa tak? Saya pernah jumpa. Jauh berjalan, luas pengalaman. Saya jumpa dengan tokoh Al-Arqam. Tokoh tersebut masih hidup lagi. Saya nak cerita ke tak? Saya sebut lah kot. Masa saya tahun akhir, saya pergi berdakwah kat Sabah. Dia dakwah bukan macam sense yang ni lah, maksudnya ada satu orang ustaz tu, dia kata kamu berdakwah. Kami ada 7 orang masa tu. Satu orang pegang 3 kampung. Satu orang 3 kampung. Satu kampung 3 orang. Jadi masa tu saya ada kerja sikit bawah UAM, buat research. Akhirnya mereka panggil, dia kata tolong turun bagi ceramah sikit. Masa tu saya tahun akhir. Saya kata tak apalah, saya pergi. Tiba-tiba ada satu orang ustaz tu datang dengan bini dia. Rupanya ustaz tu adalah orang kuat Al-Arqam. Saya tak sebut nama lah kot. Yang utama tu dah meninggal dunia. Boleh baca buku tulisan Muhammad Suyuti Omar, hitam putih Al-Arqam, ataupun di sebaik tabiat. Buku tu sangat bagus dan apa yang disebutkan tu betul. Saya lepas balik daripada jumpa golongan-golongan seperti, saya baca buku tu, dan apa yang Muhammad Suyuti Omar tulis, yang dia juga pernah join Al-Arqam, betul. Saya takjub dengan ustaz tu. Saya tanya, ustaz belajar kat mana? Dia kata saya tak belajar kat mana-mana. Hebat ustaz ni. Lepas tu malam tu rehat lah, orang kampung dia tak ada bagi duit, dia bagi buah dakwah. Memang betul-betul dakwah lah, keluar jalan Allah Ta'ala. Bagi buah, bagi ubi, itulah makanan. Bagi pondok kecil, tidur kat situ, pagi berdakwah. Itu yang kerja. Bagus sebenarnya. Siapa yang sudah RK, dia kena pergi dulu, pergi masuk kampung dakwah. Lepas tu dia cerita kan tentang Ashabul Kahf. Dia sebut nama tu. Dia kata Ashabul Kahf ada 7 orang. Nama pertama saya tak ingat nama tu. Nama kedua, nama ketiga saya takjub. Ustaz ni tak pernah belajar. Dia kata dia daripada Indonesia. Isteri dia 4 orang, kemudian cerai, kahwin, tapi maintain 4. Hebat ustaz ni, dia kata. Sebelum saya kata kat dia, ustaz,
kalau ustaz ada ilmu, ngajar kat saya. Dia kata apa? Dia kata, boleh Syekh, kalau hantar nak belajar dengan anak, hantar kena jadi seperti mana Musa dengan Khidir. Macam mana tu Ustaz? Dia kata tak apa, menuntut. Sampai ke sekarang saya tak ada jawapan. Macam mana Musa dengan Khadir, ataupun Khidir sebagian sebut, puak-puak batiniyah. Macam mana Al-Arqam boleh sesat? Saya tak sebut dah kot. Cerita lain kot nanti kenapa Al-Arqam boleh sesat tu cerita lain. Tapi saya puji tentang mereka punya kesungguhan dakwah, mereka punya strategi. Tapi penyelewengan tu tak dapat dinafikan. Baik, saya sebutkan beberapa penyelewengan. Boleh buka kitab dari Al-Farq bainal Firaq. Mereka mentakwil perkataan zina. Ini salah satu ni lah. Mereka mentakwil perkataan zina tu kepada apa? Dia kata ilqa'un nutfah, mencampakkan nutfah. Tahu nutfah kan? Ilqa'un nutfah, mencampakkan air mani. Al-ilmul batin fin nafs, dia kata mencampakkan mani kepada orang yang masih tak ada perjanjian. Itu sebab bila ada muslimat yang datang jumpa mereka perkosa. La waliyazubillah, mereka perkosa. Dia kata ini bukan zina, ini mencampakkan air mani untuk memberikan ilmu batin. Sesat. Dan puasa, mereka kata apa? Puasa. Saya sebutkan sini, dia kata puasa maksudnya adalah al-imsaku an kashfis sir. Puasa tu maksudnya menahan diri daripada merungkaikan perkara-perkara yang rahsia. Boleh makan? Boleh. Tak payah solat dalam hati. Ini kesemuanya batiniyah. Jadi itu sebab ilmu menyebabkan kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Kita pun kata, ustaz ni tak betul lah ni. Saya pun senyap je lah. Dan mereka ada halaqah mereka. Saya pergi halaqah tu sekali. Saya takjub buku-buku tu, buku-buku yang sangat rare dan juga diharamkan kat Malaysia ada. Buku-buku Syiah tu tak usah cerita lah. Lepas tu ada satu buku tu, saya nak ambil, saya nak pinjam. Dia tak bagi pinjam. Sebab apa dia tak bagi pinjam? Sebab dia orang yang sangat menghargai ilmu. Dia kata kalau hantar bagi anak 1 juta pun anak tak akan bagi pinjam buku anak. Dia kata mari kita ke bawah, kita photostat. Dia tunggu saya photostat berkitab tu. Masa tu makan tengah hari, saya pun jadi segan. Tahu tak apa agak-agak buku yang saya photostat? Buku pasal indahnya poligami. Saya tak tahulah, buku tu nipis. Itu saja buku yang saya boleh capai yang nipis yang boleh photostat. Satu lagi, kenapa? Saya takjub, mereka ni sangat saya tak menggalakkan poligami muslimat. Cuma saya menyebutkan apa yang saya fikir masa tu. Masa tu saya master tahun 1 tak silap. Lepas habis tu, ni sabar balik sini. Sebab saya fikir hairan macam mana mereka boleh menggalakkan muslimat mereka, dan mereka kata benda tu bagus kan. Jadi saya baca tu penuh dengan takjub. Ummujah, kenal kan Ummujah? Ummujah, Kelab Isteri Taat. Tak pernah dengar juga. Saya rasa saya taklah begitu tua dengan generasi muslimat sampai tak kenal. Tak pernah dengar Kelab Isteri Taat. Bagus tak kelab tu? Muslimin semua senyap. Saya baca sikit, dia kata bila suami kita bersama dengan madu kita, itu merupakan peluang kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, indah sungguh. Jadi buku tu menjadi buku sebaran yang haram untuk disebarkan. Batiniyah. Buku tu, kalau jangan jumpa saya kata nak pinjam buku tu pun hilang. Tak silap saya kena makan anai kot. Hilang dah buku tu. Banyak akan membaca dan juga banyak bergaul dengan orang lah. Baik. Dah pukul berapa ni? Baik, itu batin ya. Saya terus potong. Ada setengah jam lagi. Wa innamal maqsudu anna kull ismin min asma'i yadullu ala dhatihi. Dia kata setiap nama merujuk kepada zatnya. Okey, boleh faham tu kan? Habis saya potong. Kemudian wa kadzalika asma'un nabi. Demikian juga asma' nabi.
sallallahu alaihi wasallam kata ada nama Muhammad, ada nama Ahmad dalam kitab Injil dan juga kitab-kitab yang terdahulu turun. Ada nama Al-Mahi, ada nama Al-Hasyir. Semua ni merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi contoh yang biasa kita dengar, Quran. Bila Allah Taala nazzalna al-Furqan, apa maksud Furqan kat situ? Kami turunkan Furqan, Al-Quran. Ada orang mengungkapkan Al-Huda, Al-Shifa, Al-Bayan, Al-Kitab, semuanya merujuk kepada satu nama. Kita boleh faham kan? Okey, baik. Ini ada satu benda yang sangat teknikal lagi. Dia beritahu perbezaan ungkapan ini juga berlaku kepada orang yang bertanya. Dia nak apa sebenarnya? Dia nak penama ke ataupun dia nak bicara tentang sifat penama tu? Saya ulang sekali lagi ya. Macam mana dalam ungkapan ni juga berlaku dua perkara. Kita tanya orang yang bertanya tu, dia nak tafsir macam mana? Dia nak tafsir, dia nak tahu penama ataupun dia nak tahu tentang sifat penama tersebut. Boleh. Saya bahas ke saya potong? Bahas baik, kalau saya bahas saya tulis kat depan. Jadi kalau dalam carta ni mesti buat, dia akan ada dua. Satu, dia kata semua ni dalam kitab tu. Fa in kana kalaulah orang yang bertanya tentang tafsir itu, sa'il ni maksudnya penanya, ta'yinul musamma. Tahu tak ta'yin? Ta'yin ni maksudnya dia nak menentukan nak mana satu. Al-musamma, penama tersebut. Abbarna, maka kita akan ungkapkan dengan ungkapan anhu bi ismin kana. Yang kedua, ini satu benda yang dibincangkan dalam tafsir dia, teknikal. Semua ada dalam kitab. Boleh highlight je kan. Dia kata kalaulah masuk penamanya tu sekadar nak tahu, nak tentukan apa penama tu, maka dia kata kita boleh ungkapkan mana-mana penama yang sama. Contohnya dia nak tahu masuk Al-Mahi, dia kata kita akan sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup. Tapi dia kata kalaulah masuk penanya tu ma'rifatu ma fi ismin min sifatil mukhtassah, kalaulah masuk penanya tu dia nak cerita tentang sifat yang mendalam tentang zat tersebut, dia kata fala budda min qadri zaid, maka kita kena ungkapkan dengan ungkapan yang lebih. Contoh, apa maksud Al-Quddus? Siapa Al-Quddus? Al-Quddus adalah Allah. Dia bukan nak itu. Kalau kita kata, kalau ditanya Al-Quddus, kita bagi tahu Al-Quddus ataupun Ar-Rahman adalah Allah, yang ini settle. Tapi sekarang ni dia nak tahu apa maksud Ar-Rahman pada Allah, maka dia kata kita akan gunakan masuk ke ruang ini, iaitu kita perlukan huraian terhadap sifat tersebut. Bukan sekadar kita kata Ar-Rahman adalah Allah. Kalau kita kata Ar-Rahman adalah Allah, dia akan masuk kategori pertama.
Dan kalau kita bahas tentang Ar-Rahman, Ar-Rahman ini merupakan sifat pemurah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang muslim bukan kafir di dunia sahaja. Maka kita tengah bahas tentang bahagian ini. Boleh faham ke tak boleh faham? Yang mengangguk tapi jiwa dia berkecamuk kan, tak faham. Nanti ada lah tengok update status apa entah, macam-macam aja. Okay. Lebih mudah. Saya nak beritahu konsep pertama, konsep kedua. Tak bagi kita pergi slow-slow. Tak habis pun tak apa, yang penting dapat. Baik. Tengok perenggan yang terakhir sekali pada muka surat 3. Jadi kalau boleh muslimin muslimat garis letak satu kan, itu maksudnya kategori yang pertama. Dapat gitu? Dapat? Ke tak dapat? Allah, semua jadi batiniah ni. Semua senyap je. Ya Allah Tuhan. Tapi kalau jadi Zahiriyah pun payah juga kan. Tak, kita ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah. Tak Zahiriyah, tak Batiniyah. Selamat. Baik, fa in kana maqsudus sa'il ta'inal musamma. Kalaulah maksud penanya tentang tafsir tersebut, dia kata apa makna ni? Sekadar untuk menentukan siapa penama itu ataupun apa penama itu, abbarna anhu bi ismin kana idza urifa musamma hadzal ism. Kita akan ungkapkan dengan mana-mana nama yang dia boleh tahu. Contohnya dia bagi terang lagi, wa qad yakunu ismu alaman. Boleh jadi penama tersebut merupakan alaman, tokoh ataupun satu penama. Boleh jadi sifat, wa qad yakunu sifatan, kaman yas'alu an qawli wa man a'rada an dhikri. Baik, cuba tengok perkataan zikri kat situ. Dia nak bahas perkataan zikri. Siapa yang menolak untuk mengingatiku. Dia bahas tentang perkataan zikri. Baik, apa maksud zikir kat situ? Allah Ta'ala kata siapa yang tak nak berzikir kepadaku. Apa maksud zikir kat situ? Apa dia? Al-Quran, ya, betul. Sebab zikir juga boleh termasuk dalam Al-Quran. Betul tak? Jadi dia masuk kategori pertama ke kedua? Pertama. Sebab dia nak tahu zikir tu apa. Kita sebut je apa saja zikir. Boleh tak kita kata subhanallah? Boleh. Jadi inilah yang berlaku di kalangan ulama tafsir. Masing-masing mengungkapkan perkataan masing-masing selagi mana dia mencapai kepada satu makna, iaitu dalam konteks ni adalah zikir. Baik, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang yang bertanya tadi tu, zikir kat situ maksud Allah adalah Al-Quran. Barang siapa yang tak nak membaca Al-Quran, seolah-olah macam itu. Mathalan, au ma anzalahu minal kutub, ataupun kita boleh kata zikir kat situ apa sahaja yang Allah Ta'ala turunkan berupa kitab-kitab. Boleh dapat? Saya rasa saya tak masuk yang kat bawah tu sebab dia agak teknikal sikit. Masdar. Apa maksud masdar? Kata nama terbitan. Dia agak kompleks, saya terus lompat. Jadi kalau boleh faham konsep tu, boleh baca kat bawah tu. Rasa kalau macam tak faham, boleh angkat tangan, saya akan hurai insyaAllah. Habis. Yang kedua, tengok muka surat 4. Okay, muka surat 4 tu dia kata, wa in kana maqsudus sa'il. Kalaulah maksud penanya tu, dia bukan nak makna secara umum, tetapi ma'rifata ma fismi minas sifatil muqtassa bihi. Tapi dia nak tahu tentang sifat khusus. Dia bukan nak Allah Ta'ala, maksud namanya adalah Allah Ta'ala, tapi dia nak bahaskan tentang sifat kudus Allah Ta'ala tu. Dia kata waqad alima annahu Allah. Dia tahu maksud al-Qudus itu adalah Allah, tetapi dia nak tahu apa maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat Qudus.
Boleh? Maka itu adalah yang kedua. Ada soalan sekat ni? Habis Yang kedua tu dia segi khilaf sahajalah. Dia khilaf maksudnya dari sudut perkataan dia lah. Sebab masing-masing menuju kepada fokus tentang orang yang bertanya. Perkataan yang kedua tu yang lebih detail tu. Dia tentang ini. Dia nak tahu makna khusus. Yang kedua tu makna makna khusus. Makna khusus. Baik, tengok muka surat 5. Sikit lagi mungkin ada yang tak makan, kita akan habiskan segera. 936. Asin Fusani, kategori yang kedua. Kategori kedua apa tadi? Tentang setiap orang sebut satu benda, tapi dia masing-masing mengungkapkan jenis yang mengandungi terhadap benda tersebut. Baik, saya sebut kat sini. Ayyuzkara kullu minhum min ismil ami ba'da anwa'ihi. Masing-masing setiap ulama tafsir tersebut menguraikan satu makna yang umum dengan ungkapan yang mengandungi jenisnya, ba'da anwa'ihi, ala sabili tamthil. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bagi tahu, dia kata contohnya sebagai contoh, dia kata ala sabili tamthil wa tanbihil mustami', untuk memberikan untuk memberitahu. Tanbih apa maksud tanbih? Tanbihul ghafilin. Dia tak sesuai nak tulis peringatan, tapi boleh fahamkan maksud tanbih. Al-nau, dia nak bagi bukan peringatan, dia nak bagi stres. Dia nak bagi stres dekat satu jenis tersebut. Tengok penekanan. Dia nak bagi penekanan kat situ, tanbih. Baik, ada satu benda yang sangat menarik kat sini. Dia kata ala sabilil had, la ala sabilil had. Bukan nak bagi tahu itulah semata-mata jenis yang ada. La ala sabilil hadil mutabiq lil mahdudi fi umumihi wa khususihi. Contohnya dia kata mithlu sa'ilin. Contohnya ada satu orang penanya, a'jami. A'jami maksud a'jami? Ya, bukan orang Arab. Sa'ala an musamma lafzi al-khubz. Dia kata ada satu orang asing tanya, dia kata apa maksud al-khubz? Lalu orang tersebut pun ambil satu raghif. Raghif ni sejenis roti. Sejenis roti. Dia kata ini adalah al-khubz. Dia kata wakil lalu hadha. Lalu orang tu kata ini adalah roti. Fal isyaratu ila nau'i hadha. Orang yang bawa roti jenis raghif tadi tu, dia kata ini bentuk roti, bukan ini adalah semata-mata roti. Boleh faham Boleh faham? Baik, kalau boleh faham, alhamdulillah. Boleh balik dah. Baik, kita potong kat situ. Boleh? Kita ambil konsep aja. Kalau muslimin muslimat tengok kat bawah tu, tiba-tiba Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala cerita tentang asbabun nuzul. Tiba-tiba asbabun nuzul. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس ابن الصامت. Baik, kenapa tiba-tiba Ibn Taimiyah sebut kat bawah tentang asbabun nuzul? Baik, saya nak sebut kat sini. Ini sebenarnya bentuk penafsiran seperti ini adalah di mana ulama tafsir memberikan contoh supaya bila mereka baca tafsir mereka, maksudnya orang awam baca tafsir mereka, lebih mudah hadam dekat otak. Sebab memberikan
memberikan menerangkan dalam bentuk memberi contoh lebih mudah diterima. Menerangkan dalam bentuk memberi contoh lebih mudah diterima. Dan salah satu bentuk yang mudah, salah satu bentuk memberi contoh adalah asbabun nuzul. Bila dia kata ayat ini sebenarnya turun dekat contoh situasi macam ini, orang situasi macam ini. Boleh faham? Tak faham kan? Ya Allah, baktiniah semua ni. Boleh faham tak? Tak boleh faham? Tak boleh faham? Baik, macam ni. Ini adalah contoh di mana ulama tafsir memberikan penafsiran dalam bentuk contoh. Contohnya macam ada satu orang kata ini adalah roti, lalu dia pun bawa roti Gardenia. Apakah kalau dia bawa roti Perancis itu bukan roti? Tak. Tetapi dia bawa roti itu untuk memberikan contoh dan juga faham saja. Betul tak? Itu dapat. Baik, sekarang salah satu bentuk ulama tafsir memberikan contoh bila mereka mentafsirkan ayat tersebut dengan asbabun nuzul. Ada apa dengan asbabun nuzul? Kisah. Kisah siapa? Kisah ayat itu. Kisah orang kan? Kisah orang kan? Jadi orang tersebut merupakan termasuk sebahagian daripada contoh. Jadi siapa yang contohnya sama dengan orang tersebut, hukumnya juga sama. Dapat? Oh, dapat, lega hati. Itu je lah. Penting tak menafsirkan contoh melalui asbabun nuzul? Penting. Baik, kita patah balik semula kepada ayat khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kenapa ayat tersebut turun? Sebab pada zaman dahulu kaum musyrikin, siapa yang menguasai Mekah? Siapa yang menguasai Mekah? Ya Allah, malu-malu ni sebut ni. Siapa menguasai Mekah? Quraisy. Jadi Quraisy, kalau ada orang luar Arab, orang Arab luar, kita bukan saja ada Arab Quraisy, kita ada Arab Ghatfan, kita ada Arab Yaman, kita ada Arab macam-macam Arab. Satulah Nabi Ibrahim tu kan. Jadi bila mereka nak masuk ke Mekah, mereka tak nak pakai pakaian yang mereka buat dosa. Dia kata kami akan tanggalkan pakaian ini sebab dengan pakaian inilah kami buat dosa. Syadik juga mereka tu. Nak sembah Tuhan, mereka buka pakaian yang mereka buat dosa. Jadi katalah kalau ada satu orang student, dia pakai baju, dengan baju tu dia pergi meniru. Jadi masa dia nak solat asar tu, dia buka baju tu. Dia kata kerana pakaian inilah aku tiru, buat dosa dengan pakaian ni. Contoh. Jadi orang kafir Quraisy buat seperti itu. Orang luar daripada Arab Quraisy, selain daripada Arab Quraisy, akan buka baju, lalu mereka bertawaf dalam keadaan bertelanjang. Malu tak mereka bertelanjang? Malu tak? Malu. Jadi apa mereka buat? Jangan digambarkan macam mana mereka tahu dalam keadaan tu. Tapi ada sebahagian yang sangat miskin, mereka tak mampu. Sebenarnya boleh memakai baju dengan syarat Quraisy kata apa? Sesungguhnya yang paling mulia antara pakaian-pakaian itu adalah pakaian kami. Lalu siapa yang datang luar daripada Mekah, mereka dikehendaki membeli pakaian daripada kaum Quraisy. Jadi mereka bertawaf dekat Baitullahil Haram itu dalam keadaan bertelanjang pada waktu malam. Akhirnya bila Nabi SAW buka Fathu Mekah, tahu bila Nabi Fathu Mekah? Banyak kali dalam Umratul Ahkam ni. Bila Fathu Mekah? Tahun 13. Mustahil tahun 13 Nabi dah meninggal dah. Tahun? Masya Allah, tahun 8 Hijrah. Nabi tunggu setahun, tahun 9 tu Nabi tak buat apa, bagi tenang, baru tahun 10 Nabi Hajjatul Wada.
turun ayat ni. Jadi agak-agak kita boleh faham tak apa maksud zina kat situ? Perhiasan pakaian. Pakaian. Jadi zina yang maksudnya ayat tu adalah pakaian, bukan wangi-wangian. Tetapi ayat tersebut tetap umum dan terpakai kepada semua perhiasan. Baik. Habis. Ada soalan tak? Saya rasa mungkin cukup kat sini ke? 9.45. Ke nak sambung sikit? Ha? Nak sambung ke nak balik ke macam mana? Nak kemulan terus ke? Manalah tahu ada yang kat sini membahagikan malam kepada 3. Dia kata ini time tidur saya ni Ustaz. Saya nak tidur, lepas tu saya nak kemulan baca buku. Ada soalan? Tak ada. Nak sambung ke nak berhenti? Ayat tu kalau dia dah diikat dengan sebab nuzul, dia guna contoh tafsirkan dengan bilat contoh macam yang ayat untuk Aisyah bila lagi nuzul bilat. Ya. Sebab dia akan masuk kepada perbahasan al-ibratu bi umumillah la bi khususis sabab. Jawapannya adalah walaupun dia ada sebab nuzul, tetapi sebab tersebut, hukum tersebut tak terikat kepada orang tertentu, tetapi yang mengikatnya adalah situasi. Kalau situasinya sama, maka hukumnya juga sama. Boleh faham? Itulah. Mungkin dah. Cukup dah. Kalau sangat menusuk, dia macam contohnya dia banyak jaga riwayat. Nanti kalau dia jaga riwayat tu kebanyakan yang tidak saya adakah dia boleh jadikan sahabat nusuk. Itu masuk kepada perbahasan berikutnya. Ada berapa bentuk sirah asbabun nuzul? Ada 3 bentuk. Ibn Taymiyah ada sebut kat sini. Ada bentuk direct, ada bentuk yang separa direct, ada bentuk yang indirect. Contohnya sahabat kata apa? Sebab nuzul ayat ini adalah ini. Direct tak direct? Direct. Contoh yang macam seolah-olah indirect, dia kata berlaku peristiwa ini lalu turunlah ayat ini. Yang macam tak begitu direct, dia kata ayat ini turun pada peristiwa ini. Ataupun dalam bahasa Arab dia kata nuzilat hadhil ayatu fi kadha. Ayat ini diturunkan pada ini. Maka ulama tafsir berbeza pendapat. Apakah yang kedua dan ketiga itu boleh diambil sebagai asbabun nuzul ataupun dia ditafsirkan sebagai tafsir bil ra'i? Peristiwa mentafsirkan ayat. Yang kuatnya sababun nuzul tu lagi kuat. Tapi yang kedua ketiga ini kebanyakannya masukkan dia dalam sebagai periwayatan dan tak masukkan dia sebagai tafsir bil ra'i. Dia agak teknikal sikit lah. Siapa yang boleh faham tu boleh faham lah. Boleh faham tak dia? Yang pertama, kedua, ketiga kan? Yang pertama tu sah-sah saja jadi asbabun nuzul. Tapi yang kedua, ketiga tu ulama tafsir berbeza pendapat. Ada yang kata dia sebanding dengan sababun nuzul, tetapi ada yang mengatakan pula dia kata yang kedua, yang ketiga ni sebanding dengan tafsir menggunakan logik. Situasi mentafsirkan ayat. Dia kata kana kadza wa kadza fa anzalallah. Berlaku sedemikian lalu turunlah ayat. Yang pertama tadi sebab nuzul ayat ini adalah ini. Itu direct. Yang kedua, peristiwa ini berlaku lalu turunlah ayat ini yang kedua. Yang ketiga adalah ayat ini diturunkan pada keadaan kaza wa kaza. Dalam buku Musa'id Tayyar itu ada disebutkan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada.